وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ukhuwah kepada yang berbahagia Al-Fadil Ustaz dan semua sahabat pencinta ilmu yang dirahmati Allah dan dipilih oleh Allah untuk duduk dalam majlis ilmu pada petang ini. Marilah kita sama mensyukuri akan nikmat dan rezeki Allah ini. Syukur Alhamdulillah. Kuliah asal kita petang ini adalah daripada saluran Google Meet Gema Nur Iman yang dipimpin oleh Puan Hajah Rosniati binti Mansur dan ditadbir urus oleh Ahli Jawatankuasa Gema Nur Iman. Akan dipimpin oleh yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri bin Abdul Jalil dengan pengajian berkitab Qalbul Salim Syarah Penawar Bagi Hati yang dikarang oleh Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili dan disusun semula oleh Ustaz Mahathir Haji Jul. Bagi menambahkan keberkatan majlis, mohon izin Ustaz untuk memimpin bacaan umul kitab Al-Fatihah dan pahalanya kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, para anbiya, para solihin, alim ulama, guru-guru kita, ibu bapa kita, keluarga kita dan semua para muslimat dan para muslimin dan muslimat sama ada yang masih hidup ataupun telah kembali ke rahmatullah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Untuk meneruskan majlis, saya dengan penuh takzim menyerahkan majlis ini kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Zukri dengan segala hormatnya. Dipersilakan Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Wahai kamu orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah kamu mati melainkan kami mati sebagai seorang Islam. Alhamdulillah, summa alhamdulillah yang dihormati sang pentadbiran Gema Nur Iman dan semua ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar semuanya, sihat ke? Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan izinnya sekali lagi dapat kita bersama pada petang ini bagi menyambung bicara kita di dalam kitab Qalbul Salim. Masih kita berkaitan dengan tajuk kita muka surat berapa benda? Muka surat 184. Kalau yang bunda punya 184. Apa yang seharusnya diingat apabila dipuji? Betul. Okey. 84 tu lah sama dengan saya. Apa yang selalu diingat? Sekejap lah. Kalau saya punya 186.
Betul. Pasal kita punya ni sikit. Apa yang seharusnya diingat apabila dipuji. Betul tak tajuk dia? Betul-betul. Sahih bunda, sahih. Baik. Kita sambung. Apa yang seharusnya diingat apabila dipuji. Yalah, kita ni tak lari daripada pujian orang. Nah, kita tak pernah lari. Tetapi ia akan terjadi. Sebab memuji ni tak salah. Seperti mana kita belajar sebelum-sebelum ni. Tetapi yang takut pujian itu mendatangkan ujub dan riak kepada kita. Sebab itu berkata pengarang, sewajarnya ketika dipuji orang yang dipuji hendaklah melihat beberapa perkara. Tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita dipuji orang yang dipuji hendaklah melihat beberapa perkara. Pertama, merenung kesudahan hidupnya yang ditakuti kerana kadang-kadang seorang itu baik tetapi kesudahan hidupnya menjadi su'ul khatimah. Yalah, bila kita tengok orang tu, baiklah engkau, baiklah engkau, baiklah engkau, kan? Kita terlalu termakan dengan pujian. Sedangkan, kata ulama, kita kena renung dalam-dalam. Aku ni sekarang baik, cuma pengakhiran aku ni tak tahu. Ya, pengakhiran kita sendiri pun tak tahu. Sebab tu kita sama sekali tak boleh kata orang jahat tu, dia jahat. Tuan-tuan. Tak boleh kita kata orang jahat tu jahat. Nah, subhanallah. Tapi kita jangan merasakan kita ni baik dan kita terlalu baik. Sebab pengakhiran seseorang itu menjadi rahsia di sisi Allah. Sebab tu bila orang puji kita, dia kata, kau ni baiklah mengajar orang, kau ni baiklah ceramah sana sini. Hak satu pujian yang perlu kita renungkan. Saya sendiri pun kadang-kadang orang puji, kan, saya jadi macam kadang-kadang takut. Sebab apa? Sebab kita sendiri tahu diri kita sendiri. Nah, orang lain tak tahu. Kadang orang puji kita kata kau ni baiklah, tengok kau baik, tengok kau baik. Tapi sebenarnya apa yang berlaku di sebaliknya kita tak tahu. Nah, sebab tu kalau orang puji kita, jadikan pujian tu sebagai kekuatan untuk kita jadi lebih baik. Tuan-tuan. Bila orang puji kita, memang satu ungkapan yang disebutkan hadza min fadli rabbi. Cuma jadikan pujian tu kita jadi lebih baik. Lebih baik tu maksudnya apa? Menjadikan diri kita tak termakan pujian dan semakin ditenggelamkan dengan pujian. Sebab hari ni mungkin kita baik. Sebab kan iman manusia ni dia ada naik turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Ada kalanya naik, ada kalanya turun. Sebab tu hari ni mungkin kita baik dan kelak nanti na'udzubillah min zalik. Okey, selesai. Faham tak maksud saya? Makna di sini sebab tu pengarang kata kena renung kesudahan hidup yang ditakuti. Sebab mungkin orang puji kita saat kita baik. Tapi di saat kita mati tak pasti macam mana. Nah, termakan dengan pujian lalu merasakan diri baik, lama kelamaan mati kita dalam su'ul khatimah. Tuan rahmati Allah. Dan yang kedua, kata pengarang, orang yang dipuji itu hendaklah merenung bahawa segala pahala amal kebajikannya boleh binasa. Betul, tuan-tuan? Binasa sebab apa? Termakan pujian. Lama kelamaan kita pun buat, kita sebut apa? Lama kelamaan pun kita buat jadi macam bukan kerana manusia, tetapi kerana Allah. Maknanya lama kelamaan terdidik satu sifat. Bila kita dah seronok dipuji, lama kelamaan kita buat pun bukan kerana Allah, tapi kerana manusia. Bila aku buat, kalau manusia tak puji, aku tak buat. Kalau manusia puji, baru aku buat. Ini yang kita nak inilah kita nak jauhkanlah daripada sifat ni lah. Sebab terlalu kerap dipuji, sampai satu saat kita buat baik pun kita nak dipuji. Kalau tak puji, kita tak nak buat baik. Dan lama kelamaan, kerana sifat suka selalu dipuji,
tak nampak matlamat sebenar kita dalam melakukan kebaikan. Na'udzubillah min zalik. Nah, tuan, ni saya sebut ni supaya kita elak daripada perkara tersebut. Kita kena renung perkara tersebut. Nah, kalau kita termakan pujian, jaga-jaga. Nah, tuan. Sebab tu kena belajar tasawuf. Kalau tak belajar tasawuf, makinlah rosak. Nah, tuan. Makin kita jadi rosak. Kalau kita tak belajar tasawuf, tuan, dia makin rosak. Ni yang kita kena faham lah. Kenapa kita belajar tasawuf? Supaya kita ni jelaslah dalam apa sebab kita belajar tasawuf. Nak baiki amalan kita, pada masa yang sama, kita tak tergolong dalam golongan orang yang merugikan pahala ibadah kita. Baik. Yang ketiga, apa seharusnya diingat apabila dipuji, maka orang yang dipuji hendaklah melihat beberapa perkara. Yang ketiga, ingat dengan kejahatan diri sendiri. Ini paling kita kata paling kena ada lah. Kan bahasa yang biasa kita sebut, kita nampak baik sebab Allah Ta'ala tutup aib kita. Kalau Allah Ta'ala buka aib kita, mungkin kita teruk daripada orang lain. Sebab tu mungkin hari ni orang puji kita sebab nampak baik kita. Sebab Allah tutup aib kita. Allah tak nampakkan buruk kita. Allah tutup buruk kita. Sebab tu kita jadi orang yang baik. Sebab tu kita jadi orang-orang yang baik. Tapi kalau ikutkan hakikat, yang tahu baik buruk kita. Kadang kita ni manusia, depan orang macam malaikat. Tapi bila belakang orang, faham tak maksud saya? Hak ni kita kena ingat sampai bila-bila. Kalau kita nak didik diri kita, kena ingat benda ni sampai bila-bila. InsyaAllah. Peganglah. Ingat dengan kejahatan ini. Yang keempat, ketika mana dipuji, kena tunjuk perasaan tidak suka dengan pujian. Dan dia benci dengan hatinya. Okey, baik. Menunjuk perasaan tidak suka dengan pujian. Makna di sini bukan kita cakap orang yang puji kita tu. Kata, orang tu puji kita. Hai, Amira, aku tengok hang ni kan. Baik dah semua dah. Kita kata terima kasih Azamil Fadli Rabbi. Itulah ayat tu. Tapi kita jangan suka. Dan kita rasa benci dengan pujian. Supaya dia tak melekat dan bersarang dalam diri kita. Muka surat 187. Boleh? Kalau orang puji kita, kita rasa, janganlah. Maksud dia, merasakan benci tetapi bukan daripada luahan mulut kita. Maksud dia apa? Maksud dia, yang kita faham lah. Maksud dia, benci tapi dalam hati. Jangan jadi orang yang benci, disebut pula, kesian pula orang yang dipuji nanti. Kan, rasa bila kita cakap, nanti kecil hati pula dia. Tuan-tuan yang terhormati Allah. Maknanya, pujian itu boleh kita dipuji. Tetapi bagaimana cara orang itu menerima pujian. Ini paling penting sekali, tuan-tuan. Kan kadang kita suka tengok orang tu, maka kita akan puji dia. Ustaz ni lah, ustaz ni baik, ustaz ni baik. Bagus, pujian tu bagus. Tetapi ada kalanya orang yang menerima pujian tu. Takut-takut bila dia mengajar, dia nak dapatkan perhatian manusia, dia dah lari daripada matlamat. Sebenar mengajar adalah nak bagi orang faham agama. Orang suka tak suka, itu belakang cerita. Sebab apa? Saya pernah duduk dengan satu ustaz, namanya Ustaz Muhammad James Preven. Saya rasa ni dekat rumah Kekanda Azrina dengan Amnira ni ustaz. Ustaz Muhammad James Preven. Dia pesan dekat saya, dia kata kalau kita mengajar, orang suka dan orang suka, sebenarnya kita mengajar tu tak berjaya. Sebab kalau kita mengajar, sebenarnya nak bagi orang tak suka. Sebab kita tengah bentuk dia. Kalau kita bentuk dia, makna kita tengah betulkan dia. Sebab tu dia akan rasa teguran tu satu benda yang tak seronok kat dia.
Tuan. Tapi kalau orang tu suka kita, hak tu masalah juga dia kata. Dia tertarik sebab cara kita sampai padahal dia tak dapat manfaat. Dia kata, hak waktu saya tu inilah forum perdana dengan Ustaz James Preven kan. Dia bagus cara dia cakap orang lama mendakwah. Nah, tuan. Pada maksud dia apa? Tak semua dalam kita mengajar ni nak orang suka. Sebab matlamat kita nak ubah orang. Matlamat kita nak bagi orang faham agama. Dan salah satu apa yang Nabi buat bila mengajar, apa yang Nabi buat bila Nabi mengajar, Nabi sampaikan Islam. Orang tak suka. Orang protes apa yang Nabi ajar. Nah, patutnya kalau Nabi cakap sedap. Tapi ramai tak suka. Kalau tak suka, maknanya apa yang kita sampaikan tu jaya. Dapat menarik ramai orang dekat dengan agama. Nah, wallahu a'lam. Baik. Tengok pada bawah tu. Pada Sayyidina Al-Miqdad Rasulullah SAW bersabda, Uhsud at-turaba fi ujuhil maddahin. Genggamlah tanah dan lemparkan ia ke muka-muka orang yang memuji. Riwayat Al-Muslim. Maknanya genggam tanah buang kat muka-muka orang ni puji. Tapi jangan buat perumpamaan. Perumpamaan. Takutnya dipuji oleh orang. Jangan sampai orang puji kita. Tuan-tuan. Tapi saya bagi faham, no? Jangan sampai kita tak puji. Contohnya, Kekanda Amira sendiri lah. Saya rasa Kekanda Amira pernah jumpa Syekh Nuruddin tak? Pernah sekali, insyaAllah. Okey, kalau kita bercakap dengan dia, kan Syekh kan satu orang antara guru kami lah. Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari. Bila kita jumpa dia, kita tak akan nak puji dia. Betul tak? Ya. Kita tak akan puji dia. Syekh sedaplah kuliah Syekh. Syekh bila Syekh kuliah macam seronok. Bila Syekh cakap seronok. Kita tak akan puji dia. Betul tak? Tak pernah sembang depan. Sebab kita takkan terungkap benda tu. Macam ada satu benda yang menghalang kita sebut word tu. Nah, tuan-tuan. Tapi sekarang, it's differentnya. Kita mengajar, kita suka puji. Macam selebriti kan. Selebriti sekarang pun, dia satu benda, dia suka. Bila dia kuliah, dia akan post FFB, so dan santan, terima kasih Ustaz, so Ustaz, baguslah Ustaz, baguslah Ustaz. Di situ, kena jaga-jaga. Orang sedang memuji kita. Walaupun kita niat kita nak sampaikan benda yang baik. Mengatakan kita kuliah, mengatakan kita sampaikan kuliah. Tetapi pada masa sama, pujian tu menenggelamkan kita. Pujian tu mendatangkan satu benda yang berbahaya pada kita. Sebab selama kita duduk dengan Habaib, duduk dengan Syekh, kita nak puji Syekh sangat susah. Sebab ungkapan tu tak terkeluar. Sebab kemuliaan ilmu dia. Nah, tuan-tuan, saya duduk dengan Syekh Nuruddin, makan dengan dia. Bila tengok wajahnya, kita nak puji, tapi tak sanggup puji. Nah, tak sanggup puji. Mungkin ada yang menjaga. Maknanya mungkin Allah jaga satu benda dekat Syekh, supaya jangan dipuji. Kalau kita dipuji, hak tu kita takut. Nah, tuan-tuan. Tapi bukan saya kata tak boleh puji lah. Bukan saya kata tak boleh puji. Kadang orang masak, kita masak makanan. Nah, kita puji. Sebab penat lelah dia kesian. Macam Bonda Rus. Sampai sekarang, saya ingat dia punya sambal udang. Oi, mak, sedapnya. Tuan-tuan. Macam Bonda Nur ini masak asam pedas. Puji, tuan-tuan. Orang masak penat-penat. Yang disebut ni pada amalan. Bukan pada makanan. Nah, tuan-tuan. Tapi ada yang kita belajar sebelum ni bohong yang diharuskan. Seperti tauriah. Kan kita belajar sebelum ni kan. Walaupun makanan tu tak sedap, kita kata sedap. Supaya menjaga hati orang yang masak tadi. Boleh tak? Boleh. Nah, tuan-tuan. Tapi kalau dalam pertandingan, kita tak boleh bohong. Kita tak boleh bohong. Tak sedap. Kita kena cakap. Tapi kalau kita tak rumah, walaupun tak sedap ke, mesti rasa syukur orang dah masak untuk kita. Dan kita akan kata sedap. Tapi Bonda Rus punya udang sambal bagus. Sedap. Kena pula Bonda Mas Rohamnya buat ubi lah. Ubi dengan sambal tumis. Sedap nak lamai. Tak boleh lupa ni. Dengan sambal Jawa.
dengan udang. Ui, sedap lah Ustaz apa? Ustaz Yusof dia bawa apa tu? Colek. Masya Ustaz Allah. Zain Juno. Zain Juno. Masya Allah. Pula bawa. Aduh, punyalah totolan air liur ni. Bertambah kali-kali lah. Itulah rezeki Allah Ta'ala. Tapi ini bab bagi amalan lah. Tapi kalau bab makanan, puji ya. Puji. Tapi kalau macam kita tengok anak dara kita cantik. Anak dara kita cantik. Kita boleh puji tak? Puji. Tapi kata ulama, sebelum puji tu, mesti selitkan pujian pada Allah. Mesti selitkan. Supaya anak kita tak kenai. Wallahu'alam. Baik. Ketika dipuji, Sayyidina Ali karamallahu wajhah berdoa. Ini doa Sayyidina Ali. Allahumma gfirli ma la ya'lamuna wa la tu'akhidni bima yaquluna wa ja'ani khairan mimma yazunnun. Apa doa ni? Dan dirahmati Allah. Wahai Allah, ampunkanlah aku apa yang mereka tidak tahu. Janganlah engkau mengambil kesalahanku atas apa yang mereka puji. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Ni kita ambil doa daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Apa doanya? Allahumma firli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Apa maksud dia? Doa ni kalau orang puji kita baca doa ni. Allahumma firli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Apa maksudnya? Kalau ibu-ibu tak ada kitab tu, boleh tulis kat bawah. Baca bahasa Melayu pun tak apa. Ya Allah, wahai Allah, ampunkanlah aku apa yang mereka tidak tahu. Janganlah engkau mengambil kesalahanku atas apa yang mereka puji. Dan jadikanlah aku lebih baik daripada apa yang mereka sangkakan. Wallahu a'lam. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan berkata pada muka surat 186, contoh pujian baginda kepada 10 orang sahabat yang dijamin syurga. Daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf berkata bahawa Rasulullah, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakr fil jannah, wa Umar fil jannah, wa Utsman fil jannah, wa Ali fil jannah, wa Talha fil jannah, wa Zubair fil jannah, wa Abdurrahman fil jannah, wa Sa'dun wa Sa'idun fil jannah, wa Abu Ubaidah bin al-Jarrahi fil jannah. Abu Bakar di syurga, Umar di syurga, Utsman di syurga, Ali di syurga, Talha bin Ubaidillah di syurga, Az-Zubair di syurga, Abdurrahman di syurga, Sa'ad dan Sa'id di syurga, dan Abu Ubaidah Al-Jahra di syurga. Pujian Nabi kepada 10 sahabat yang dijamin di syurga. Wallahu a'lam. Insya. Sebagai ulama mengatakan ia adalah kata-kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Macam-macam lah antara riwayat. Habis kita dalam bab yang kedua, iaitu banyak bercakap. Muka surat 188. InsyaAllah. Bab dengan pujian. Ada yang tak faham tentang pujian. Sebelum kita masuk fasal yang ketiga, iaitu berkaitan dengan marah. Ada tak nak tanya soalan bab pujian? InsyaAllah kita cuba jawab. Ustaz, maknanya kan kita yang nak beri pujian dekat orang ni pun kita kena fikir juga. Bila kita memuji orang tu, kita risau orang yang nak menerima pujian tu pula kena uruskan hati kan Ustaz. Satu ujian yang macam Ustaz cakap tu lah. Kan kita yang menerima pujian ni yang kita kena tekan hati kita nak lawan lah. Sebabnya kalau puji, siapa yang tak seronok dipuji kan Ustaz. Tapi urusan hati tu, ya Allah, ujian sungguh lah. Dia sama kepada yang memuji dan kepada yang dipuji. Sebelum memuji, kena fikir apa kesan yang dipuji. Apa pula kesan ketika mana dipuji dan apabila memuji.
kedua-duanya main peranan yang hebat. Tetapi kalau kedua-duanya tasawuf, ungkapan yang keluar saat memuji itu berbeza. Melainkan mengagungkan Allah dalam setiap pujian. Mengagungkan Allah dalam setiap pujian. Maknanya kita nak memuji tak salah. Tapi kedua-duanya memahami tasawuf untuk menjaga hati yang memuji dan juga dipuji. Maknanya di situ jelas lah. Yang penting itu saat kita dipuji atau memuji. Kalau kita dipuji, cara kita mengelak. Dan saat kita memuji, jangan berlebih-lebihan dalam memuji. Itu saja. Wallahu a'lam. Tapi Ustaz, berbeza tak kalau kita puji suami atau suami puji isteri? Kalau kita rasa macam seronok, rasa macam bangga, itu lain kan Ustaz? Dia Itu macam mana? pujian Kategori lain. yang disebutkan ini adalah berkaitan pujian yang boleh mendatangkan rosaknya amal kita. Okey, faham. Dia lebih pada situ. Walaupun contoh kita pergi rumah pak mertua, mak mertua kita, walaupun kita tahu suami kita ni lagu ni macam tu punya perangai, tapi kita tetap tak buruk kan. Kita mesti puji suami kita. Abang bagus kat rumah. Dia selalu sidai kain, padahal sidai kain tak pernah. Contoh. Dia tak pernah basuh pinggan. Kita cerita. Ustaz tu tak nipu ke? Tak dosa ke? Itu bukan mencerita, itu menjaga aib suami. Kan kita dah baca itu ada benda yang haruskan berbohong. Kita mak dia, nak bagi tahu ni, anak mak ni apa punya perangai lah. Kemalan apa tak mau nyesai aku kahwin dengan dia. Kan tu nampak macam apa pasal hang buruk anak aku pula. Memang kan kita kata ada tempat-tempat yang boleh pada macam saya katalah, tak semua tempat kita terpaksa berterus terang demi menjaga maruah suami, kita kena ni lah. Tapi kalau dekat mahkamah nak cerai lain lah. Itulah Ustaz. Nak cerai dia lain. Cerai mesti cakap, ni saya nak bagi tahu pada Tuan Hakim, suami saya lagu ni. Dia malam-malam misi perempuan lain. Dia ni tak beri perhatian langsung. Dia nusyus. Tak beri layanan yang terbaik kat saya. Saya dah lah penat-penat kerja. Hak dia tahu 24 jam main pun. Hak tu tak boleh simpan. Itu memang kena sebut betul. Kalau nusyus cakap, kenapa nusyus? Kalau khuluk, kenapa khuluk? Khuluk ni tahu khuluk? Tak tahu. Khuluk ni tebus talak. Ya. Sebenarnya orang perempuan, dia pergi outside lawyer, third party lawyer, dia buat khuluk. Khuluk ni tebus talak. Tebus talak ni minta jatuhkan talak tapi dengan bersyarat. Tapi dia outside third party, dia mesti bayar kat jumlah yang tinggi pada lawyer. Itu nama dia khuluk. Nusyus ada dua-dua. Nusyus pada perempuan, nusyus pada laki-laki. Jarang kan kita minta dengar laki-laki minta cerai. Tapi ada sekiranya nusyus seorang isteri tidak memberi layanan terbaik, so boleh lepaskan isteri tu. Nama dia nusyus. Maksud isteri dia tak layan, balik kerja pun dia macam tak ada isteri. Hak tu dia tak tahan sangat, cakap pun tak boleh, nasihat pun tak boleh, dia nusyus. Maksud nusyus, dia lepaskan. Dia lepaskan dengan cara dia anggap sebagai nusyus. Maka dia tu cerai. Tu kalau suami pergi minta cerai pada isteri, tak ada kes tu, tapi dipanggil nusyus. Wallahu a'lam. Nak tanya Ustaz ni. Pujian juga boleh menjadikan fitnah. Betul. Contoh seperti yang kita tahu Ustaz yang viral sekarang ni akan menimbulkan hasad di hati orang lain ataupun orang-orang yang membenci orang yang dipuji itu. Betul tak Ustaz? Betul sangat sahih. Sebab tu it's a publicity. Publicity ni bukan satu kebaikan yang sepenuhnya. Ada kala bila publicity ni sebenarnya lagi ramai orang-orang yang akan meneliti kita. Macam biasa kita tengok dekat WhatsApp group kan, biasa orang share Ustaz Wadi Anwar. Betul? Kan? Kita tengok Ustaz Wadi Anwar, hak mana yang kita kata memang terbaik lah. Kan kita puji cara dia cakap lembut saja. Puji-puji tapi tak semua orang senang. Lama-lama jatuhkan dia. Macam-macam isu jadi jatuh. Sebab tu kena jaga-jagalah. Terpuji sangat pun bahaya juga.
Kan kita tengok baru-baru ni macam-macam isu start. Yang dahulu kita anggap malaikat, tiba-tiba ada orang menjatuhkan dengan isu-isu amang seksual, dengan isu pendakwaan rogol, kan. Ini kan satu kes yang amat buruk. Nah, kan dulu kita anggap dia sebagai malaikat. Kita anggap dia, ya Allah baiknya, baik. Kita teramat puji. Nah, sekali ada datang satu, inilah hak kita kata terlebih puji. Lama kelamaan. Sebab tu saya kata, dalam buat baik, meraih puji ni bahaya. Lebih-lebih lagi public figure. Ataupun kita sebut, cara yang kita buat tu nampak public. So lama-lama orang akan tengok kita baik. Macam kita ni tak pernah buat salah. Nah, kadang-kadang dengan baik tu kita berselindung dengan salah kita. Lama kelamaan, Allah buka aib kita. Sebab tu terjadi benda tu. Sebab tu jangan terlalu makan dengan pujian. Lama kelamaan pujian itu juga yang akan menjatuhkan kita. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda Norini. Catatan yang rahmati Allah. Nah, hak ni kita kena takutlah. Kita kena elak dan kita jangan mengharapkan sangat. Pujian ni lama-lama dia hilang. Dia tak selalu. Nah, sebab pujian ni tang baik okey. Tapi kalau satu kerosakan kita buat, boleh jadi 1000 kebaikan orang lupa. Nah, sampai bila-bila kita ingat. Pujian ni bagus tapi jangan terlalu puji. Mengharapkan pujian. Kita pergi sana orang puji kita bagusnya, dia bagus. Paling bahaya lah. Paling bahaya. Lebih-lebih lagi sekarang punya media sosial. Every time kita buat, kita nak pujian. Every time kita buat, kita nak raih pujian, nak raih konten. Kita nak raih likers, kita nak raih viewers. Ni antara benda-benda yang perlu elak lah. Kalau kita nak muji-muji, tetapi jangan berlebih-lebihan lah. Sikit-sikit okey. Jangan lebih-lebih. Takut orang yang dipuji itu nanti dia akan jadi down, ada kalanya terkena ain. Wallahu a'lam. Terima kasih Bunda atas pertanyaan. Ada yang nak tanya lagi bab puji sebelum kita nak masuk bab marah ni? Sebab saya pun tengah marah ni. Ya. Tak, kalau puji dengan anak-anak pun tak boleh juga kan. Anak yang lain akan menjadikan rasa hati. Ya, puji anak-anak ni bagus. Tapi tengok pujian tu. Kalau si Alung ada, si Angah ada, jangan puji. Kan? Anak lain rasa macam dia tak ada makna pula. Anak tu je yang baik, anak ni je yang baik. Kan? Sebab tu kalau anak-anak kita ada seorang tu dapat the best graduation, so kita jangan peluk seorang, peluk semua. Baik anak-anak, semuanya anak-anak Umi, baik anak-anak Abah semuanya baik. Ni nak cerita. Bagi sebab tu kadang ada anak-anak ni. Begitu juga dengan anak-anak yang lain lah. Ya. Tolonglah maafkan kami sebagai ibu dan ayah. Kami kadang tak terperasan. Ni video ni kita boleh duk bagi ke anak-anak kita. Minta maaf terlebih dahulu. Besok besar-besar kita tengok. Kami bukannya memilih ataupun sengaja memuji. Ada kalanya kami tak perasan dalam kami memuji. Kalau boleh minta maaf lah kepada sifat kami. Kadang bukan tak adil. Kadang kami sendiri sebagai ibu bapa tak pernah dan tak terlintang untuk tidak adil. Tapi kadang-kadang perbuatan kami yang menampakkan kepada mata anak-anak tu tidak adil. Tidak ada satu niat pun ibu dan ayah ni dia nak tak adil. Tapi kadang-kadang kami tak dapat tahu perbuatan kami menyebabkan tidak adil. Maka minta maaflah kepada semua anak-anak mungkin yang akan menonton video ni, kita sama-sama perbaikilah. Sebab tu berkata Bunda Norini tak boleh puji anak-anak. Hak yang ni baik, hak ni tak baik. Sama-sama. Itu lebih baik. InsyaAllah. Puji anak boleh tapi Ustaz, kalau betul perangai yang seorang tu tak senonoh Ustaz, macam mana kita nak puji Ustaz? Yang memang degil lah, dengan pemalas lah, dengan apa, macam mana kita nak puji dengan dia kan dibandingkan dengan orang lain? Memang teruk lah perangai macam tu. Macam mana kita nak puji, macam mana kita nak Ustaz? Jangan marah. Jangan marah. Dalam pepatah orang Melayu kita, dalam setandan pisang, tak semuanya busuk.
dalam manusia ni tak semuanya tak baik. Ada baik, pandang yang baik. Hak yang tak baik tu kita tegur. Itu jadi. Nah, tak semua setiap anak ni dia baik. Ada kalanya ada benda yang kita tak nampak ada baik kat dia. Sebab sik-sik kita nampak benda tak baik je. Tak semua. Satu manusia tu dalam setandan pisang, tak semuanya busuk. Ada kalanya walaupun luarnya hitam, kan, warnanya hampir hitam, tapi sedap buat cekodok. Buat cekodok pisang. Sedap. Walaupun masak sangat nak busuk dah, dia buat cekodok pisang sedap. Walaupun kita nampak dia malas, tapi tak semua benda yang kita nampak buruk tu, dia tetap buruk. Dalam manusia ni, takkan ada yang sempurna. Bagai ibu dan ayah mendoakan yang terbaik untuk anak-anak mereka. Kan hak kita sebagai seorang Muslim kepada seorang mukmin, kalau kita tak mampu menyenangkan, jangan menyakitinya. Kalau kita tak mampu berkata sesuatu yang baik, maka jangan berkatalah kepada sesuatu yang buruk. Kita tak mau bila nanti kita meninggal, anak kita kata, hak itulah mak selalu cakap aku macam-macam, aku ni tak rajin. Ini memang ujian buat anak-anak kita. Nah, saya pesan pada Bonda Siti yang tanya tadilah, saya pun orang muda. Nah, tapi ada kalanya, kenapa Allah bagi ujian? Ujian Allah bagi pada kita, jauh caranya. Ada orang yang diuji dengan suami. Ada suaminya baik, tapi diuji dengan anak-anak. Ada yang Allah Ta'ala tak uji langsung. Anak-anak baik, suami pun baik. Tetapi Allah uji dengan menantu yang tak berapa baik. Ya? Maka kita tak nak minta benda tu. Sebab tu kita kena tolak benda-benda tu dengan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Jelas nak Bonda Siti? Nas, jelas nak? Okey. Faham Ustaz. Ustaz faham Ustaz. Apa? Itu normally. Ada kadang kita geram sangat. Anak kita seorang ni, dah lah bujang, bangun pula pukul 11, solat subuh, lepas tu tidur sampai pukul 10 baru bangun. Bukan dia, kadang kita punya perangai pun sama. Kadang ujian kita di situ. Untuk Allah naikkan darjat kita. Macam seorang suami, suami kahwin, tiba-tiba dapat isteri lagu tu. Sebelum kahwin, okey lah. Kan, tu ujian. Macam mana kita nak membentuk ujian tu sebagai benda penerimaan pada kita. Boleh ataupun tidak. Wallahu a'lam. Jangan lupa, bila dipuji, baca doa yang diamalkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wallahu a'lam. Selesai? Ada soalan lagi? Okey, kalau tak ada, kita masuk fasal yang keempat. Fasal yang ketiga. Bab yang ketiga, iaitu marah. Kalau orang Polis kata, marah. Kalau orang Perak kata, cemoy. Betul tak? Kekandak mengira cemoy. Nampak kan? Wallahu a'lam. Okey. Fasal yang ketiga, kita masuk fasal yang baru berkaitan dengan marah. Ketahuilah, marah adalah sifat tercela yang banyak kemudaratan. Marah ni banyak kemudaratan. Sebagian ulama kata disebabkan marah, jangan ada Shopee pula datang. Okey, minta maaf, Shopee pula sampai. Assalamualaikum. Masya-Allah, tabarakallah. Masih abang Shopee kita. Ketahuilah, marah ni adalah sifat tercela banyak mudaratnya. Antaranya disebabkan marah, anggota zahir boleh memukul. Betul? Kalau orang betul-betul marah, dia pukul orang. Si suami pukul isteri. Ada tak kisah isteri pukul suami? Ada. Sekarang terbalik. Tuan-tuan. Baru ni keluar berita. Mamak Fazal, isteri madukan suami.
Udah tahu. Biasa suami madukan isteri. Kita balik. Isteri madukan suami. No? Tuan hadirin dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Dan bila kita marah ni, kata ulama, kita akan boleh pukul orang dengan anggota zahir. Yang kedua, perkataan tu jadi tidak baik. Ataupun kata ulama, berkata kesat. Bila kita marah ni tuan-tuan, memang kata-kata kita lain macam begini mak oi. Kesat, padat, lekat. Contohlah yang kita faham lah. Kesat, padat dan juga lekat. Ni antara sesuatu yang kita nak faham sampai bila-bila. Kadang kita tak nampak. Tapi bila kita dah marah, hak ni pernah pesan ulama lah. Ni ibu-ibu semua dengar. Kadang kita marah, bila kita marah anak-anak kita selalu cakap benda-benda tak sepatutnya. Hak marah ni kena kontrol. Bila kita cakap benda tu, takut ia jadi satu doa. Kan? Kadang kita marah anak kita tak bangun-bangun. Itulah kau tak bangun-bangun. Daripada pukul lepas subuh tadi tidur sampai pukul 10 tak bangun-bangun. Siapa nak kahwin dengan kau? Kalau perangai macam ni. Contohlah. Dan tu sebab kita marah. Betul tak? Kadang dia jadi doa. Sampai sekarang. Kenapa anak aku tak kahwin? Cuba ingat tak kita cakap apa kat anak kita dulu? Kadang marah ni kena jaga. Kadang kita marah kita. Engkau ni betul-betul kurang hajar. Anak tak dengar cakap. Hak tu pasal jadi. Ingat setiap kata ulama, apa yang keluar saat apa keadaan pun daripada mulut mak ayah, ia dianggap sebagai doa. Jelas. Marah kita, apa sekalipun kita ungkapkan marah ke, elok ke, tak marah ke, dia akan jadi satu doa. Jelas. Ni kena jaga-jaga sampai bila-bila. Kan? Ni satu benda yang kita kena faham sampai bila-bila. Dan yang ketiga, membunuh. Sebab daripada marah, kita boleh bunuh orang. Sebabkan marah. Ni kita nak pegang ni. Sampai bila-bila. Yalah, kalau orang tu dah betul-betul marah, dia boleh sampai membunuh. Kan baru-baru ni kalau biasa orang yang mendengar berita, ada pasangan kekasih membunuh lelaki disebabkan marah kekasihnya keluar dengan lelaki lain. Ada pula seorang wanita dibakar hidup-hidup waktu mengandung. Ni pun ada juga. Sebab apa? Marah ya. Marah ni api daripada syaitan. Buka hadis 40. Marah ni adalah api kemarahan daripada syaitan. Marah bukan tak boleh tau. Kata ustaz, jadi tak boleh marah. Hak tu tak payah bohong lah, mesti marah. Kan saya selalu sebut marah ni ada 4, ada 3. Yang pertama, cepat marah, lambat reda. Hak kedua, lambat marah, lambat redanya. Hak ketiga, lambat marah, cepat redanya. Maknanya kita nak yang ketiga. Memang susah nak marah. Tapi sekali marah, dia cepat cool. Tapi ada orang lambat marah, tapi lagi lambat cool dia. Ada orang cepat pula marah, lambat pula cool dia. Ni kita nak ambil satu konteks supaya jelas dalam kehidupan kita, hak mana boleh, hak mana yang tak boleh. Wallahu a'lam. Jelas dah? Okey, baik. Yang kedua, berkata ulama, disebabkan marah juga, hati akan menyimpan dendam. Contoh. Dendam berpunca daripada marah. Daripada marah juga akan timbul rasa dengki. Dan suka apabila orang yang dimarahinya terkena bala. Ni. Bila kita marah dengan orang tu kena bala, dia sebab apa? Padan muka. Sebagai orang beriman, tak boleh kata begitu. Tak sesuka mana sekalipun, tak boleh cakap gitu. Dan kita sebabkan marah, sedih apabila orang tersebut mendapat nikmat. Kita sedih. Dan ada niat untuk membuka rahsianya. Semua yang disebutkan ini adalah punca kepada kemudaratan daripada sifat marah. Bila kita marah dengan seseorang, kebetulan
rahsia seseorang tu dengan kita. Kita akan nak cakap, nak sebarkan rahsia sebab pemarah. Dan kan kita satu orang yang dipercayai sebabkan marah. Kita pun sebar. Lepas tu Nabi kata, hak kita, kalau baik dengan orang jangan baik sangat. Kalau benci dengan orang pun jangan benci sangat. Takut yang baik tu, kita cerita semua. Hak termasuk benda yang semua baik-baik, semua aib semua kita cerita. Hak bila satu hari dia marah dengan kita, dia buka aib kita. Nah, semua punca daripada marah. Dan menghilangkan marah dipuji dalam agama. Nampak? Nabi SAW. Kata ulama, menghilangkan marah dipuji dalam agama. Marah bukan satu perkataan yang boleh hilang. Semua orang ada marah. Marah ke anak, marah ke suami, suami marah dekat isteri. Jangan kata sifat marah ni sifat tak perlu ada. Kena ada. Tetapi sifat marah yang dipuji ada, sifat marah yang perlu ada. Bukan marah membuta tuli. Tengok kan? Menghilangkan perasaan yang terlalu marah termasuk perkara yang sangat penting dalam agama. Menghilangkan perasaan yang terlalu marah termasuk perkara yang sangat penting dalam agama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi." Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bukanlah kekuatan itu dengan gagah melawan. Akan tetapi kekuatan yang sebenar ialah orang yang dapat mengawal dirinya ketika sedang marah. Orang kata, Ustaz, kekuatan sebenar kita tumbuk menumbuk. Tumbuk menumbuk ni maksud apa? Berlawanan kita. Tuan rahmati Allah. Berlawanan kita. Tetapi sebenarnya kekuatan sebenar kata Nabi SAW adalah ketika mana kita marah, sedang beremosi, kita dapat kontrol. Sebab tu pepatah orang-orang ahli pujangga, wanita ni sifatnya terlalu beremosi. Kalau wanita-wanita itu dapat kontrol emosinya, ternyata dia orang yang paling tenang, orang yang paling bahagia, dan orang yang paling hatinya tenteram. Nah bolehlah saya sebut. Orang lelaki sama. Kalau dia dapat kontrol marahnya, dia tidak akan jadi baran. Tapi kalau dia tidak kontrol marahnya, dia akan jadi baran. Panas baran. Panas baran itu marah yang tercela. Menyebabkan mudarat kepada sesiapa yang mendekatinya. Ada kala marah yang teruk tu sampai mata dia keluar merah-merah. Hak tu lagi bahaya. Ia mendatangkan satu mudarat yang sangat-sangat besar. Sebab itu, ia bermaksud kata Nabi, dia dapat mengawal dirinya daripada mengeluarkan kata-kata sesat dan memukul seseorang yang lebih lemah daripadanya ketika dia marah. Tuan-tuan, inilah kekuatan sebenar. Dia boleh je cakap, dia boleh je pukul, tapi dia sabar. Hak ni sabar mahal. Tuan-tuan, dia nak pukul, tapi dia fikir, tapi dia sabar, langsung dia lupa. Dia tak buat benda tu. Dan seorang lelaki berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meminta nasihat, dan perintahkanlah kepada aku suatu amal, tetapi biarlah Tuhan sedikitkan. Rasulullah SAW menasihati dengannya seringkas, la taghdab, jangan marah. Lelaki tersebut ulang lagi permintaan untuk dinasihati, dan Nabi SAW ulang benda sama. Apa kata Nabi? La taghdab, iaitu jangan marah. Riwayat Al-Bukhari. Nabi sampaikan satu benda, iaitu la taghdab. Buka balik pada muka surat yang lalu, 189. Berkata Abu Hatim, suratul ghadabi an kai fil akili minan nar. Cepat marah lebih membahayakan orang yang berakal daripada api. Maknanya bukan jenis orang yang marah cepat. Datang satu perkara, tengok cara kita atasi. Kalau marah cepat, hak tu kita punya hati berbahaya. Ia lebih bahaya daripada api. Dan berkata, cara berinteraksi dengan marah. Lazimkan dua perkara ketika menghadapi kemarahan itu. Contoh yang sebelumnya,
kata Imam Syafi'i, ghadabul asyrafi yazharu fi af'aliha wa ghadabus sufaha yazharu fi alsinatiha. Marahnya orang yang mulia terzahir daripada sikapnya, sedangkan marah orang yang bodoh terzahir daripada ucapan lisannya. Maknanya orang yang mulia ni, cara dia kontrol tu mengungkapkan cara dia mengawal marahnya. Tapi kalau orang bodoh ni, dia marah, dia zahirkan dengan ucapannya, lisannya. Betul tuan-tuan. Orang tak ada akal, bila dia marah, dia pakai hambur saja. Tapi kalau orang yang mulia marah, akan menunjuk pada sikapnya. Tengok cara Nabi marah. Ha? Cara Nabi marah. Nabi kalau marah, Nabi akan senyap dan wajah Nabi agak berubah. Tapi Nabi tak mengeluarkan kata-kata yang besar. Sebab tu orang perempuan kena jaga benda ni. Ya? Ini antara pesan lah. Kadang orang perempuan bila dia marah, dia hambur habis-habis. Itu memang sifat perempuan. Tapi tak boleh sebenarnya. Tapi apakan daya, sebagai seorang lelaki pun sama. Kadang-kadang bila dia penat balik kerja, tiba-tiba ada satu permasalahan datang, dia pun hambur habis-habis pada isteri. Ada kalanya anak-anak sekali dia hambur sekali. Maknanya lelaki perempuan sama. Tapi macam mana kita kawal, kita tahu marah orang mulia ataupun marah orang yang bodoh. Kalau kita kawal dengan baik, sikap kita, toleransi kita dapat kontrol, kita marah orang yang mulia. Tapi kalau kita mengeluarkan ucapan-ucapan yang kesat, kita marah. Tapi marah kita marah golongan orang bodoh. Wallahu a'lam. Tapi ni ramai berlaku dalam media sosial. Marah saja, ungkap benda-benda yang keji. Na'udzubillah min zalik. Wallahu a'lam. Sebab tu seronok kalau kita dapat tengok Nabi SAW, kita dapat hidup cara Nabi. Nabi marah, Nabi ada marah. Tapi marah Nabi bukan dengan ungkapan. Ada kala Nabi berubah raut wajah Nabi. Ada kali Nabi menunjukkan sifat marah melalui wajah baginda Nabi SAW. Dan maknanya Nabi tak setuju dengan perkara tersebut. Mudah-mudahan kita ikut cara Nabi lah. Dan mudah-mudahan kita dapat tengok Nabi SAW. Dan seperti mana lagu qasidah yang biasa kita dengar, kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Boleh ikut saya, no? Tak apa, jangan buka speaker pun tak apa. Ikut saya. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. Sekali lagi. Kurniakanlah dapat melihat wajah mulia Nabi Muhammad di dalam mimpi walau sesaat, agar rindu kami terubat. InsyaAllah. Okey. Baik, kita berhenti takat tu. Nanti kita akan sambung lagi cara berinteraksi dengan marah. Bagaimana cara dia? Kita jumpa pada minggu hadapan. Ingat, minggu depan Maulid Rasul. Jangan lupa kita banyakkan selawat. Banyakkan kita berqasidah. Hamko bulana ya Rasulullah. Hamko bulana ya Rasulullah. Baik, nantilah kita sama-sama qasidah tu nanti. InsyaAllah ada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Sebab hari itu ada jemaah JNI dia WhatsApp saya, dia komen dekat Facebook saya, Ustaz, jemaah lain minta Ustaz qasidah, kami minta takzizah. Saya qasidah dah tadi sikit. InsyaAllah mudah-mudahan terubat sedikit rindu kita berqasidah. Ya Puan Zarina. Tak lah, tak boleh cakap apa. Sedap suara Ustaz.
Tak ada lah. Itu rezeki Allah Ta'ala bagi, Alhamdulillah. Boleh Nah, tak? tak boleh puji nah, tak boleh puji. Boleh. Sorry. Kepada dia. Boleh puji, tapi Alhamdulillah. Ustaz, kalau puji Ustaz, Alhamdulillah. Memang suara ni Allah tak nak anugerah. Tak semua orang dapat. Tapi Alhamdulillah. Suara sedap, kata ulama. Gunakan untuk puji Allah. Gunakan untuk puji Rasulullah. InsyaAllah. Tak dengar suara kekanda Amirah. Macam Melly Goslow. Wallah. Ni go slow ke? Roller coaster. Ya, baik. Terima kasih. InsyaAllah. Ada soalan? Dah pukul 6 dah. Tak perasan. Sebab kita start pukul 5 tadi. Baik. Nanti kita qasidah. Kod 28 hari bulan ni kan kita cuti umum. Kita buat tajuk khas. Doha. Qasidah. Saya qasidah. Kita ramai-ramai qasidah. InsyaAllah. Kita buat qasidah. Amqubulana. Ya Rasulullah. Nanti kita buat qasidah lah. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Buat kekanda Amira nak tanya, kekanda Azrina nak tanya, segala kekanda-kekanda ayah-ayah, ibu-ibu. Kalau tak ada, lagu tu kita berhenti takat ni dululah benda nak hari ni. Ingat hari ni nak pergi makan KFC lah. Oh ya. Ada tak siapa-siapa yang nak bertanya soalan? Ada. Silakan. Macam kita menyanyi ni, kasidah ni, Ya. ni menyanyi. Kalau iringan muzik memang tak boleh. Kalau menyanyi tanpa muzik boleh ke? Tanpa muzik, tak faham. Menyanyi kalau iringan muzik, nasyid, kasidah. Memang ada ustaz-ustaz mengatakan tak boleh. Ustaz tu tak mau, sudahlah. Kita yang pakai muzik apa susah. Maknanya perempuan-perempuan menyanyi pun boleh lah walaupun tanpa muzik. Di situ kalau boleh dielakkan. Kalau boleh dielakkan, itu pendapat khilaf. Okay. Ustaz. Kalau nyanyi sendiri-sendiri tak apa. Ustaz. Yo, Perincikanlah sikit alat muzik macam mana yang boleh. Bagi alat macam jelas. kita mudah bagi cerita nak. Alat muzik ni banyak yang ditegah lama, antaranya main gitar, antaranya seruling. Tapi qasidah ni biasa dia memakaikan gendang. Dia panggil gendang ataupun kompang ataupun dia panggil darbuka tak pasti, tapi banyak pada Yankee. Darbuka dia punya bentuk speed dia petak. Tapi kalau Yankee dia bentuk dia bulat, bunyinya lebih mengancam. Bukan petak Ustaz, bulat darbuka tu. Dia darbuka tapi dia punya Bentuk gelas tu. ya dentuman dia kurang padu berbanding dengan Yankee. Yankee is better. Sebab saya dulu adalah ahli nasyid. Dia biasa pakai tu. Tapi Baik. akan yang kata ustaz tak boleh main gedang kat dalam masjid. Okeylah. Wonder kita main kat luar masjid. Tapi kat luar masjid kita main gendang sama juga. Masuk ke dalam masjid juga bunyi dia. Maka ada alat-alat muzik yang tak boleh. Tetapi banyak pendapat-pendapat yang membolehkan. Maka di sini banyak khilaf. Tetapi kita tengok ijma' ulama. Yang mana yang mengatakan lebih cenderung kepada tak boleh dan mengatakan padanya boleh. Kan sebelum ni pun dalam kitab kita ada tentang seruling. Seruling. Lepas tu gitar. Gitar ni pun ada pendapat lemah yang mengatakan boleh. Tapi ada pendapat yang mengatakan tak boleh. Tentang perempuan terahmati Allah. Maka kalau orang perempuan nak qasidah sendiri-sendiri boleh Nak? Qasidah sendiri-sendiri boleh. Tapi kalau nak menyanyi nasyid itu ada pendapat yang membolehkan, tetapi sebaik-baiknya kata guru kami elakkan. Bukan sampai mengharamkan. Nak tuan? Sebab tu banyak pendapat. Sebab apa? Sebaik-baik perempuan itu adalah yang tidak diperlihatkan. Kadang bila kita menyanyi, kita akan menjadi satu tarikan pada ajnabi yang melihat. Sedapnya suara engkau. Suara dia sedapnya nasyid. Sedapnya suara dia nasyid. Jadi isteri aku okey ni. Kadang bukan nasyid saja. Orang perempuan baca Quran Taranum pun ada pertikaian. Orang perempuan kan. Sebab tarik-tarik. Wa qala alladhi. Kan. Dia tarik. Teringat pula tadarus Quran waktu bulan puasa. No? Dan tu tak nak cerita. Anak perempuan isteri okey kot. Kalau dengan anak-anak pun okey.
Dan nyanyilah. Sebab kita puji Nabi, bukan kita nyanyi lagu My Chemical Romance. Kan? Tu favourite saya lagu Westlife. Maroon 5. So elak-elak lah daripada sesuatu yang lawa. Wallahualam. Mudah-mudahan dijawab. Okey, Terima kalau kasih. sama benda Nori ni kita boleh tutup sebelum saya qasidah lagi, siap lah. Okay, Okay, kita tutup lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, lama syukur pada Allah. Kuliah asar kita Qabul Salim, penawar bagi hati, berjalan lancar dengan tajuk diingat. Apabila dipuji, pujian akan menjadikan riak, dan pujian akan menjadikan kita hanyut. Ditakuti, pujian akan menjadikan amal kebajikan yang binasa. Sentiasa ingat dengan kejahatan diri sendiri, ingatkan diri kita nampak baik kerana Allah menutup aib kita. Lepas tu masuk bab marah sikit. Sifat-sifat yang tercela yang memudaratkan marah boleh menyebabkan pembunuhan. Marah boleh menjadikan dendam, dengki dan khianat dalam diam. Tidak suka orang yang dimarah mendapat nikmat kebaikan. Terima kasih Ustaz atas segala yang disampaikan. Dan saya mohon buat sikit bahan kuliah untuk malam ni Ustaz. boleh saya tutup boleh sebab saya pergi jemput anak ni. Okey Ustaz, tutuplah. Baca doa atas surah kafarah dengan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah kita jumpa lagi. Subhanakallah wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu. Insyaallah nanti kita jumpa lagi.